Bayangkan dunia ni sangat jahat. Kita dapat pun kita rugi, tak dapat kita tak begitu rugi sebetulnya. Kalau dapat kita rugi. Jaga. Hati-hati tengah zaman-zaman sekarang ni, zaman-zaman ujian, zaman-zaman akhir, zaman kita sendiri, akhir hayat kita, akhir zaman keseluruhannya juga. Kecilkan periuk biar tak besar keraknya. Kita nak kalau kita dah ada periuk besar dah dulu, tukar lifestyle, kecilkan periuk kita biar tak besar keraknya. Besar periuk besar kerak, sedangkan kita banyak waktu, kita dah sikit waktu terhad, sekejap PKP, sekejap buka, sekejap boleh, dan kalau buka pun kita nak pergi jalan sana jalan sini, kuliah sana kuliah sini pun kita tak berani sekarang, takut macam-macam, ada risiko berbagai-bagai semuanya begitu ya. Tetapi apabila peluang buka PKP saja, kita terus Allah nak tutup, nak keruk kerak-kerak kita yang banyak. Apa pasal kau besarkan periuk? Apa pasal kau besarkan periuk pada waktu dahulu? Kan sekarang kerak kau dah banyak, kau susah. Maka sekarang ini kau tengah kena cari jalan macam mana nak kecilkan periuk biar kerak kau tak besar. Jadi kesempatan yang sedikit sangat ini, kesempatan umur kita, kesempatan kesihatan sekitaran, kesempatan risiko dan bagai-bagai. Setiap yang ada kita gunakan sebesar-besar manfaat. Bukan asal dapat lepas PKP saja kita gunakan untuk kita punya dunia. Asal PKP kita gunakan macam mana nak keruk kerak-kerak kita yang dah kita begitu. Apa asal kau besarkan periuk dulu? Kan dah besar kerak engkau sekarang. Maka sekarang engkau kena usaha macam mana nak kecilkan periuk itu. Macam mana nak kecilkan periuk. Lepas PKP ni setengah-setengah orang rasa macam melonjak balik semula tau. Melonjak balik semua, bukan boleh bernapas, boleh macam menyelam balik semula nak macam dulu. Jangan. Ini Allah Ta'ala bukakan sikit untuk kita lekas-lekas cover dan bersihkan segala apa yang sangkut-sangkut pada kita semua itu, biar nanti apabila sekejap lagi ni, tak lama nanti, sebab kalau Nabi kita dah cakap pasti akan datang punya ya, akan datang satu pusingan nanti kita lagi teruk kalau kita tak gunakan ini sebaik-baiknya manfaat untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk takwa kepada Allah Ta'ala, untuk siapkan kerohanian kebatinan kita. Pusingan lagi satu datang, tak tahu apa akan berlaku lagi nanti. Mungkin next pusingan ialah death, kematian. Mungkin tak? PKP turun fasa 1, fasa 2, buka tahap 1, tahap 2, buka PKP kita ke tepi. Allah, macam mana? Hati-hati tuan-tuan sekalian, hati-hati sekali ya, hati-hati, jaga-jaga baik-baik semua. Gunakan setiap kesempatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Kira seorang yang 2 harinya sama dah rugi, kata Rasulullah. Kira minggu lepas aku hadir kuliah berapa banyak, minggu ni aku hadir kuliah berapa banyak. Bulan lepas aku hadir kuliah berapa banyak, bulan ni aku hadir kuliah berapa banyak. Bulan lepas aku hadir majlis zikir berapa banyak, minggu ni aku hadir majlis zikir macam berapa banyak. Kita katakan lagi lah, kecuali anda dapat pastikan bagi setiap majlis zikir yang aku tinggalkan, Allah Ta'ala panjangkan umur aku lagi 3 tahun. Banyak-banyak. Kalau itu kau penting majlis pun bagus. Jadi umur kau panjang, makin panjang. Ada kau dengar hadis mana-mana sebut pontinglah anda kuliah, dengan satu kuliah yang anda ponting anda akan dipanjangkan umur. Ada tak? Maka jangan tuan-tuan sekalian ya, jangan. Kita dah makin tua ya, makin tua dunia dia kejar, tak ada mana kunjung habisnya. Kita semalam baca kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali sebut Imam Nabi Isa alaihissalam jalan satu kaum, tengok semuanya mati belaka, bergelimpangan semuanya mati. Nabi Isa heran, tak ada satu pun yang hidup. Kalau yang hidup dah tentu dia boleh kebumikan kawan-kawan dia, bermakna semua mati sekaligus. Nabi Isa bermunajat kepada Allah Ta'ala, minta nak jumpa mereka. Malam Nabi Isa Nabi disuruh munajat, maka Nabi Isa panggil malam, bangun mereka zombie, sebahagian daripada mereka. Yang lain mana? Yang lain dah dalam api neraka hawiyah, tak boleh keluar. Kami tadi malam kami dalam tidur di rumah-rumah kami, bangun pagi kami dah dalam neraka hawiyah, dah masuk dalam barzah yang dalam neraka. Allah, kenapa buat kamu? Apa amalan kamu? Apa sampai kamu dia begini? Kami ni kenapa kamu boleh datang, yang lain kenapa tak datang? Yang lain tu pengamal, kami hanya pendamping. Iaitu apa? Kami cinta dunia sangat-sangat. Macam mana kamu cintakan dunia? Sampai tahap macam mana? Sampai kami macam cintakan dunia macam cintakan ibu. Budak kau cintakan ibu, kan ibu datang seronok dengan ibu, peluk ibu, sayang ibu, geluk dengan ibu, minta itu minta ini, meringik dengan ibu, manja dengan ibu. Ibu tak ada dia nangis kan?
Ibu tak ada risaukan, macam bayi dengan ibu. Kami punya cinta akan dunia macam begitu. Begitu. Yang satu golongan memang betul-betul berkecimpung, yang satu hanya di pinggir saja. Maka yang satu tu dah masuk dalam, Nabi Isa panggil pun tak diizin keluar. Yang satu ni masih boleh keluar. Semua lapor dengan Nabi Isa. Kerana kami keduniaan dahulu, kami keduniaan sangat sampai kami dapat nasib begini. Tadi kita baca hadis, mukhtarul hadis, hubbu dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia punca segala keburukan. Keburukan apa? Tak adalah buruk sangat, bukan apa pun aku cari duit halal. Tak buruk sangat buat kau tak ibadat, tak buruk sangat buat kau menangis dalam kubur, tak buruk tu. Tak buruk tu namanya buat kau menyesal dalam kubur. Allah. Suka saya cadang tuan-tuan sian, jangan marah ya, jangan marah. Kau nak marah pun suka tingkau lah. Bagi orang yang duit ni sekarang agaknya, kalau yang dah banyak lah, ustaz ni cakap banyak ini kan aku ni banyak sangat duit ke, aku pun kais pagi makan pagi jugalah. Itulah aku bilang, kenapa kau besarkan periuk engkau dulu, kan sekarang kerak yang kau dah besar. Sekarang kau kecilkan periuk engkau, jadi kau punya kais tu tak banyak sangat, kais tu tak banyak sangat ya. Bagi yang kais-kais tu yang sekarang, cuba nak kecilkan periuk anda. Baik, bagi yang memang sudah sekarang kemewahannya banyak sekarang ni, hati-hati tau, kadang-kadang ini tengah lepas PKP ni yang ada Allah Ta'ala bukakan rezekinya setengah orang tau. Terus jam, terjun, rebut, selisih. Jangan barang jauhkan, jangan terpengaruh gitu tuan-tuan sekalian. Jangan, jaga had batas. Gunakan kesempatan itu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Bagi yang kehidupannya sudah steady dan stable, bisnesnya ke apa semua, suka saya cadangkan, kurangkan anda punya cari duit, paling-paling tidak 1/3 of your income. Siapa yang dah duitnya dah cukup banyak semua, yang rasanya agak-agaknya duit simpanannya sudah ada, agak-agaknya mati tak habis makan lah, kalau ada tanah 10-20 ekar kan cukup juga, boleh tahan juga ya, rasanya tak perlu tambah lagi. Bagi yang kerjaannya pula kumpul duitnya tu, cari pencariannya kena ongoing, meniaga, catering, repair motor, jahit baju umpamanya, tolong kurangkan paling tidak 1/3 daripada income awak. 1/3, taruhlah satu bulan biasa awak dapat 3,000, kali ini awak hanya ambil kerja yang boleh dapatkan awak 2,000 aja. Lebih dari cukup dah, lebih dari cukup. Untuk makan semua tu lebih dari cukup. 1,000 tu banyak juga ustaz. Berbanding dengan awak punya umur dah berapa banyak dah bazir? Banding dengan akhirat awak yang tinggal sedikit saja. Yang sepatutnya kalau awak kurangkan 2/3, awak ambil 1/3 tu pun masih kiranya awak rugi, kerana yang awak dah bazirkan sekian berapa puluh tahun awak dah bazirkan. Dah sekarang dah umur sikit, aku suruh kurangkan 1/3 pun kau rasa banyak juga. Yang kau dah kurangkan bukan 1/3, bertiga-tiga kau dah kurangkan selama ini. Maka dah penghujung-hujung gini, kurangkan paling tidak 1/3. Paling tidak itu ada effort untuk kita nak kurangkan dunia kita, nak carikan harta benda kita. Itu yang kita bilang, aku bukan mewah lah ustaz, aku sempit lah. Itu kenapa kau besarkan periuk engkau? Sekarang yang bagi yang memang periuk dah tak besar, kerak dah besar, kau kena cari jalan untuk kecilkan periuk biar tak besarkan kerak, dan jangan tambah-tambah lagi. Ya. Kena seragam. Habis susah lah ustaz sepening. Kau hadir dalam majlis-majlis gini, nanti kau dapat solusi. Allah Ta'ala kasih kau ketenangan jiwa, Allah Ta'ala kasih kau kelapangan fikiran, Allah Ta'ala bukakan jalan, nanti dapat fikir dia tak ya, dapat nanti sanggup nekat. Tak apa, yang ini aku letak, yang ini aku tutup, yang ini aku buka, yang ini begini. Alhamdulillah lega pulanya. Begitu tuan-tuan sekalian, tengah musim begini ni, barang jauhkan. Hati-hati, Nabi kita bilang kita dalam gelap, makin gelap semakin gelapnya malam, makin gelap. Jadi sekarang ni kita walaupun dah buka, sebetulnya kita dibuka dan dibebaskan dalam gelap. Lagi hati-hati, kalau dalam gelap kita bebas, boleh jatuh tak? Dalam gelap kita merayau sana merayau sini, boleh jatuh tak? Kita nampak harimau nak terkam kita tak? Kita nampak musuh datang nak timbak kita tak? Dalam gelap nak kena jaga-jaga. Bukan tengah gelap saja buka kandang macam kuda lepas kandang, gelap pun melompat ke sana kemari, kau jatuh nanti. Begitu. Sekali lagi suka saya pesankan, jangan, sebab cinta, kalau cinta dunia ya, terus ya, cintanya boleh jadi immediate cinta kepada maksiat ya. Cinta dunia tarik kepada maksiat, cinta maksiat terus, apalagi dunia terbuka. Tak boleh tidak ya tuan-tuan sekalian ya. Masa PKP dulu ada decent sikit tau. Yang biasa pergi kelab malam pun tak pergi kelab malam, tutup, kau ketuk pintu pun tak ada orang buka kelab malam. Ketuk sampai pukul berapa ketuk tak buka, ada.
Agaknya tak tahulah ada ke tak ada ya. Allah, kelab malam pun tak buka, nak pergi shopping pun tak ada, nak pergi pusat-pusat hiburan yang tak bagus pun tak buka. Lepas PKP yang ada orang nak balik semula tau maksiatnya. Allah bukakan rezeki dia, Allah bukakan pintu-pintu maksiat balik semula, terjun balik. Jangan ya. Nanti makin kau dah buat maksiat, makin Allah Ta'ala istidrajkan tau. Allah Ta'ala gelapkan hati kau. Nanti makin kau buat maksiat, Allah Ta'ala murahkan rezeki kau. Makin Allah Ta'ala banyakkan income kau. Makin Allah Ta'ala bukakan cawangan-cawangan company kau. Kau pun terjun dan kau terjun. Habis dia rentap. Waktu dah hujung. Jangan main-main dengan dunia. Jangan dengan dunia saja dah nak kena jauh jarak punya penjarakan dengan dunia tu lebih daripada penjarakan COVID kau punya penjarakan. Dan kau punya terhadap maksiat itu ialah memang COVID-nya sendiri. Kalau dunia tu ibarat engkau jaga-jaga penjarakan, pakai mask, sanitizer, dengan dunia kena penjarakan dan maksiat itulah kuman COVID-nya sendiri. Hiduplah kuman COVID. Cedoklah kuman COVID. Maksiat tu lebih daripada kuman COVID-nya tu sendiri. Kau kena jauh sejauh-jauhnya. Jangan kau sangka yang ada orang nafsunya dia tahan berapa bulan tengah musim-musim begini, dia tahan, dia decent sikit. Adalah hadir kuliah sikit, adalah ada duit sikit-sikit, apa macam mana sembahyang hajat, apa begitu. Buka saja PKP, business pun on, apa semua begitu, Allah balik semula terjun. Na'udzubillah, at this last moment you come back to your old activity. Jangan tak dapat balik sudah. Jangan auzubillah, berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rebut dunia saja kita dah lecturekan sampai tadi. Yang rebut maksiat macam mana lagi? Tak boleh tidak tuan-tuan sekalian ya, kena beri peringatan. Elakkan daripada dosa, tobat pada Allah Taala. Ketika inilah jangan sangka kita dah baik. Ketika inilah segala-gala dosa kita kelibat pandangan mata kita, lintasan dalam hati kita kena jaga. Satu dosa menitipkan hati kita. Satu dosa saja membuat lemah iman kita. Satu dosa saja dengan lemah iman kita kuat cengkaman syaitan kepada kita. Dan sekarang dia tengah ambil member seberapa banyaknya nak join dia masuk sama dalam neraka. Dia tak boleh lawan Allah, tapi dia akan usaha untuk membuat orang tidak taat kepada Allah. Maka kita yang jadi targetnya tuan-tuan sekalian. Dia tahu dah end of time sudah sampai, dia nak cari banyak. Kita yang jadi targetnya. Dan dengan maksiat kita tu mendedahkan kita dengan syaitan. Dengan maksiat kita tu membuat kita jauh daripada rahmat Allah, terkurang daripada rahmat Allah, terkurang yang diikat oleh Allah, terkurang ditambat oleh Allah, kurang sebab maksiat itu adalah kotor. Dan orang yang kotor tak didekatkan dengan Allah Ta'ala, tak dapat hidayat untuk ibadat, tak dapat hidayat untuk kuliah, tak dapat hidayat untuk macam-macam. Orang bangun malam, sebab itu bangun malam, sembahyang malam wajib tak? Tak sembahyang malam berdosa tak? Tak sembahyang malam tak berdosa, tetapi itu tanda kau masih banyak dosa. Tak sembahyang duha tak berdosa, tapi itu tanda kau masih banyak dosa. Tak sembahyang qabliyah, tak sembahyang ba'diyah tak berdosa, tapi tanda kau masih banyak dosa. Orang lain Allah Ta'ala panggil tak tinggal qabliyahnya, tak tinggal ba'diyahnya. Orang lain Allah Ta'ala izin dia tengah malam, Allah Ta'ala bangkitkan dia tidur sujud kepadanya. Engkau Allah Ta'ala biarkan saja, tak diundang pun langsung. Allah, itu kesan dosa tuan-tuan sekalian. Kalau setakat tak diundang oleh Allah Ta'ala qabliyah ba'diyah dan sembahyang malam tu saja dah rugi besar. Apatah lagi tak diundang Allah Ta'ala untuk khusyuk hatinya dalam salat. Apatah lagi kalau tak diundang oleh Allah Ta'ala dalam majlis-majlis khair, kawan-kawan datang, kau seorang tak datang. Kau seorang tak datang, mana fulan ke majlis sini dia tak nampak, majlis sana dia tak nampak. Allah, na'udzubillah min zalik. Tak diundang dalam majlis-majlis khair. Na'udzubillah, jangan sampai makin lagi banyak dosa kita sampai tak diundang dalam salat sekalipun. Dalam salat pun sekali dah mula cuai. Na'udzubillah. Na'udzubillah, jangan pula dengan banyak dosa kita bahkan dilucut, direntap akan iman kita. Na'udzubillah min zalik. Ingat tuan-tuan sekalian, tidaklah orang mati dalam su'ul khatimah kecuali di antara sebabnya lah bergelimangan dengan dosa. Bergelimangan dengan dosa, dia tak jaga iman dia, maka ditakuti mati dalam su'ul khatimah. Bergelimangan dengan dosa tu bermula dengan sikit-sikit dosa. Sikit-sikit dosa tu bermula dengan banyak dunia, cinta dunia. Semua tu saling tarik menarik antara satu sama lain. Mogalah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, jagakan kita baik-baik. Nabi Muhammad